Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kenali Kambing Jamna Pari. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kenali Kambing Jamna Pari ini terdapat pada muka surat 168 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.5.1 membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai kenali kambing Jamna Pari untuk memindahkan 7 maklumat dalam bentuk grafik. Kedua, mencatat 7 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai kenali kambing Jamna Pari dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah teks petikan mengenai kenali kambing Jamna Pari untuk memindahkan 7 maklumat dalam bentuk peta pokok. Kedua, murid berjaya mencatat 7 maklumat daripada sebuah teks petikan mengenai kenali kambing Jamna Pari dalam bentuk peta pokok. Pernahkah murid-murid menggunakan produk berasaskan kambing? Ya, tentu ada dalam kalangan murid yang pernah menggunakan produk berasaskan kambing. Sama ada dari segi penggunaan bahan kambing itu untuk dijadikan sebagai bahan untuk kebersihan diri maupun minuman dan juga makanan. Lihat di situ ya murid-murid, adanya gambar kambing yang telah diternak oleh seseorang di situ. Pastinya kambing ini diternak di dalam kandang yang begitu luas supaya kambing-kambing itu dapat bergerak bebas. Pastinya kambing-kambing itu dapat hidup dengan sihat apabila penjagaan kambing tersebut dijaga dengan penuh rapi dan perlu diperiksa dari aspek kesihatan kambing itu agar tidak sakit. Oleh itu, hasil daripada penternakan kambing itu pastinya dapat menghasilkannya, iaitu murid-murid lihat di sebelah kanan itu menunjukkan adanya susu kambing. Susu kambing yang berbentuk serbuk dan perlu dibacuh. Sungguh sedap ya murid-murid. Dan ada juga susu kambing segar yang dibotolkan dan diletakkan di dalam bekas yang mempunyai air supaya susu segar itu tahan lama ya murid-murid. Kalaulah murid-murid letakkan susu kambing itu dalam suhu bilik yang sederhana ataupun suhunya yang terlalu tinggi, pastinya susu kambing yang segar itu akan cepat rosak. Dan produk kambing juga boleh dihasilkan seperti sabun mandian ya murid-murid. Lihat di situ ada botol sabun susu kambing di situ yang boleh kita gunakan untuk membersihkan diri kita. Pastinya kulit kita akan sentiasa halus dan mulus apabila kita menggunakan sabun susu kambing. Dan gambar yang terakhir itu pastinya menu yang sangat sedap iaitu kambing bakar atau menunya dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai lamb chop. Sungguh sedap ya murid-murid apabila kambing bakar itu diletakkan dengan
Kuahnya iaitu kuah lada hitam. Sungguh menyelerakan ya murid-murid. Oleh itu, kita mestilah memanfaatkan penternakan kambing ini supaya kita boleh mendapat keuntungan yang lumayan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan mengenai kenali kambing Jamnapari dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, marilah ikut cikgu untuk membacanya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini tentang perusahaan ternakan kambing Jamnapari milik datuk saya dengan rakan kongsinya, Datuk Ilyas, kata Rajesh. Datuk saya penternak kambing Jamnapari. Datuk mendapat benih kambing ini dari daerah Etawah di Uttar Pradesh, India. Baka kambing ini antara baka kambing yang terbesar di India. Berat kambing jantan boleh mencecah 44 kilogram manakala kambing betina pula 36 kilogram. Datuk dan rakan kongsinya telah membina kandang di kawasan seluas 4 hektar. Mereka membina kandang yang berukuran 30,5 meter darab 12,2 meter, manakala ketinggian kandang itu ialah 1,5 meter dari paras tanah. Kandang itu dapat menampung bilangan kambing dalam lingkungan 250 ekor. Kambing di dalam kandang ini dimasukkan ke sistem penternakan yang digunakan iaitu sistem lepas. Kambing Jamnapari diberi makanan iaitu konsentrat dan daun-daun 2 kali sehari. Selain itu, air bersih sentiasa disediakan di dalam kandang itu. Kemudian, pekerja-pekerja memberikan makanan dan minuman yang secukupnya supaya kambing tersebut cepat membesar. Kambing Jamnapari mudah membiak dan tahan lasak serta sesuai dengan cuaca di Malaysia. Biasanya, sebanyak 4 ekor anak kambing akan dilahirkan dalam satu masa. Oleh itu, mereka cepat mendapat pulangan modal dan keuntungan. Kambing Jamnapari mempunyai banyak keistimewaannya. Kambing ini dipelihara untuk bekalan daging dan susu. Harga seekor kambing ini mencecah RM5,000. Oleh itu, pendapatan mereka semakin bertambah. Permintaan terhadap kambing ini semakin meningkat. Kini, datuk saya dan rakannya bercadang untuk mengembangkan perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem feedlot. Mereka juga merancang untuk mengeluarkan produk sampingan yang berasaskan kambing Jamnapari. Baiklah murid-murid, sebentar tadi telah pun kita bersama-sama membaca teks petikan mengenai kenali kambing Jamnapari. Di sinilah dapat kita fahami bahawa Rajesh menceritakan kepada rakan-rakannya mengenai kisah datuknya sebagai seorang penternak kambing Jamnapari. Di situlah juga Rajesh menceritakan ciri-ciri kambing Jamnapari ataupun kelebihan menternak kambing Jamnapari, iaitu kambing ini tahan lasak sesuai dengan cuaca di negara Malaysia. Pastinya kambing Jamnapari ini diusahakan untuk mendapatkan dagingnya serta susunya ya murid-murid. Oleh itu, dapatlah kita mencontohi sikap Datuk Rajesh ini yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan penternakan kambing Jamnapari ini agar dapat keuntungan yang lumayan. Pastinya dapat
meluaskan lagi sektor penternakan di negara kita. Seterusnya, mari kita menjelaskan teks petikan mengenai kenali kambing Jamnapari di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikannya. Sekarang tiba masanya untuk kita menjelaskan maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan ini yang mengenai kenali kambing Jamnapari. Oleh itu kita lihat maklumat yang pertama iaitu asal. Asal apa? Asal usul kambing Jamnapari. Dari mana? Ya, tentunya dari daerah Etawah iaitu di Uttar Pradesh, India. Itulah maklumatnya. Seterusnya maklumat yang kedua mengenai berat. Berat apa? Berat kambing Jamnapari iaitu murid-murid dapatlah lihat di situ yang Cikgu Afan telah gariskan dengan garisan berwarna merah iaitu kambing jantan boleh mencecah 44 kilogram. Kemudian kambing betina pula mencecah 36 kilogram beratnya. Itulah berat kambing Jamnapari. Seterusnya maklumat yang ketiga iaitu saiz kandang. Kandang penternakan kambing Jamnapari iaitu berukuran 30.5 meter darab dengan 12.2 meter. Dan ketinggian kandang itu 1.5 meter dari paras tanah. Itulah maklumat yang ketiga. Seterusnya, maklumat yang keempat mengenai sistem penternakannya. Sistem penternakan kambing ini menggunakan sistem lepas. Dan maklumat yang kelima iaitu jenis makanan yang dimakan oleh kambing Jamnapari iaitu konsentrat dan daun-daun. Seterusnya kita beralih kepada maklumat yang keenam pula merujuk iaitu maklumat kelebihan. Kelebihan penternakan kambing Jamnapari iaitu yang pertama mudah membiak. Yang kedua kambing ini tahan lasak. Seterusnya maklumat yang terakhir mengenai keistimewaan kambing Jamnapari. Keistimewaannya kambing ini diternak untuk mendapatkan bekalan daging dan susu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kesemua maklumat mengenai teks petikan kenali kambing Jamnapari ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu catatkan maklumat mengenai kenali kambing Jamnapari dalam bentuk peta pokok. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah kerana Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk mengecam ataupun mengenal pasti maklumat penting berdasarkan teks petikan kenali kambing Jamnapari tadi. Oleh itu, murid perlu mencatat semula kesemua maklumat penting tersebut iaitu ada berapa tadi maklumatnya? Ya, ada 7 maklumat penting ke dalam mana? Ke dalam bentuk peta pokok seperti yang murid lihat dalam slide aktiviti yang ketiga ini. Pastinya ada 7 maklumat yang perlu dilengkapkan oleh murid-murid. Oleh itu, murid-murid rujuklah semula slide aktiviti kedua tadi ya untuk mendapatkan panduan jawapannya. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.